Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang saya ucapkan ke pembentangan kumpulan A18 Kursus Pengantar Sosiologi SSSP 1013 Semester A231. Tajuk bagi tugasan kami ialah yang pertama, perubahan sosial masyarakat terhadap perkembangan teknologi. Yang kedua pula ialah konsep keluarga dan penceraian. Berikut merupakan ahli kumpulan A18. Yang pertama, saya sendiri iaitu Aulia Nabila binti Jasni, nombor metrik 299633. Seterusnya, rakan-rakan kumpulan saya iaitu Nur Fatin Farhana binti Fakhur Razi, nombor metrik 299480. Nurul Aliyahani binti Hirman, nombor metrik 299750. Dan yang terakhir, Nur Wadiah binti Siddiq, nombor metrik 299763. Pada tajuk yang pertama, saya dan ahli kumpulan saya iaitu Fatin akan membincangkan tentang perubahan sosial masyarakat terhadap perkembangan teknologi. Kenapa kumpulan kami memilih konsep perubahan sosial masyarakat terhadap perkembangan teknologi? Hal ini kerana yang pertama, perkembangan teknologi yang pesat pada masa moden ini menjadi faktor terhadap perubahan sosial. Kemajuan dalam teknologi mengubah cara masyarakat berinteraksi, berkomunikasi, bekerja dan menjalani kehidupan seharian. Dengan adanya peranti teknologi seperti telefon dan komputer telah menghubungkan orang ramai daripada pelbagai latar belakang sosial, budaya dan geografi. Yang kedua, teknologi pada masa ini merupakan satu keperluan dan bukan lagi sebagai satu kehendak terhadap masyarakat. Seperti yang kita dapat lihat, penggunaan teknologi bukan sekadar untuk golongan yang sedang belajar atau sedang bekerja, malah pada masa sekarang menjadi fenomena biasa kepada semua golongan masyarakat. Yang ketiga, mengenal pasti impak perkembangan teknologi terhadap perubahan sosial masyarakat. Sudah semestinya, perkembangan teknologi ini memberi banyak impak yang positif terhadap masyarakat. Tetapi tidak dapat dinafikan juga perkembangan ini turut membawa impak yang negatif. Bagaimana perubahan sosial relevan dengan perspektif sosiologi? Perubahan sosial ialah satu proses yang berterusan meskipun kadarnya berbeza dari satu masyarakat kepada satu masyarakat yang lain. Hal ini relevan dengan apa yang dikatakan oleh J. Sullivan, iaitu perubahan sosial merujuk kepada perubahan jangka panjang dan kekal dalam komponen budaya, struktur sosial dan tingkah laku sosial. Justru dalam sosiologi, perubahan sosial merupakan satu konsep yang sangat penting memandangkan sosiologi adalah ilmu yang mengkaji masyarakat. Oleh itu, mengikut perspektif sosiologi, tidak ada yang kekal di dunia ini kecuali perubahan itu sendiri. Pengetahuan yang boleh disimpulkan adalah perkembangan teknologi merupakan perkara yang tidak dapat masyarakat hindari pada masa ini dan memaksa masyarakat untuk beradaptasi dengan perkembangan ini. Selain itu, perubahan sosial masyarakat terhadap perkembangan teknologi berbeza mengikut pandangan seseorang. Hal ini kerana ada yang mengatakan perkembangan teknologi memberikan kesan positif sahaja dan ada yang mengatakan perkara ini memberikan kesan yang positif dan negatif. Di samping itu, kami juga dapat mempelajari bahawa perubahan sosial ini boleh dikaitkan dengan teori sosiologi, iaitu teori kitaran. Hasil pemerhatian yang dapat dilihat dalam tugasan kami terbahagi kepada dua, iaitu impak positif dan impak negatif. Impak positif perkembangan teknologi terhadap perubahan sosial masyarakat adalah memudahkan masyarakat untuk berkomunikasi sesama mereka. Sebagai contohnya, masyarakat dapat berkomunikasi melalui media sosial seperti WhatsApp, Instagram, Facebook dan sebagainya. Selain itu, impak positif lain, perkembangan teknologi dapat diperhatikan adalah memudahkan urusan masyarakat. Hal ini dikatakan demikian kerana kita dapat lihat pada hari ini apa sahaja urusan kerajaan maupun swasta dalam sektor pekerjaan dilakukan di atas talian. Sebagai contoh, urusan pembayaran bil utiliti, urusan perbankan dan permohonan pekerjaan melalui sistem resume online. Perkara ini dapat menjimatkan masa, wang dan tenaga masyarakat. Perkembangan teknologi terhadap perubahan sosial masyarakat turut memberikan beberapa impak negatif. Antaranya, masyarakat lebih banyak membuang masa dengan melayari internet. Keseronokan melayari laman-laman sosial seperti Facebook dan WhatsApp secara dalam talian menyebabkan seseorang menghabiskan banyak waktu. Mereka begitu asyik bermain gadget sehingga membuang masa begitu sahaja. Hal ini menyebabkan produktiviti seharian mereka terjejas. Akhir sekali, perkembangan teknologi telah menimbulkan masalah kemahiran berkomunikasi dan bersosial dengan masyarakat lain secara lisan. Hal ini kerana pada masa kini, masyarakat lebih suka menyampaikan sesuatu maklumat melalui cara pemesihan di aplikasi laman sosial seperti WhatsApp. Hal ini menyebabkan mereka tidak berjumpa dan berkomunikasi secara bersemuka. Dalam slide ini, saya akan membincangkan tentang refleksi tentang perubahan sosial masyarakat terhadap perkembangan teknologi. Tugasan ini memberikan pendedahan dan pendekatan kepada saya sebagai pemerhati untuk melihat kelakuan masyarakat dan membina hubungan dengan mereka melalui temu bual. Melalui kajian ini, saya dapat mengenal pasti tentang bagaimana perkembangan teknologi yang moden pada masa kini mempengaruhi perubahan sosial masyarakat.
Selain itu, kajian ini memberikan saya satu ilmu yang baharu berkenaan dengan sosiologi. Hal ini dikatakan demikian kerana melalui kajian ini, saya telah membaca beberapa buah buku sosiologi secara mendalam untuk memahami apa itu konsep perubahan sosial. Saya juga dapat mengetahui cara perkembangan teknologi dari zaman dahulu hingga teknologi terkini. Terdapat juga beberapa kekurangan semasa saya menjalankan kajian ini, iaitu yang pertama, kesukaran untuk memilih teori yang bersesuaian dengan kajian ini. Apabila saya membuat kajian ini, saya asyik terkeliru dengan teori-teori yang bersesuaian untuk konsep perubahan sosial, walaupun saya sudah menelaah beberapa buah buku sosiologi. Selain itu, terdapat juga perspektif sosiologi yang tidak mampu untuk meramalkan perubahan sosial masyarakat dengan tepat. Hal ini dapat disimpulkan apabila pemerhatian yang saya lakukan tidak selari dengan beberapa perspektif sosiologi. Seterusnya, pada topik kedua, saya Nurul Alihani dan rakan sebelah saya iaitu Nur Wadiha akan membincangkan konsep keluarga dan penceraian. Seperti kita tahu, keluarga merupakan individu yang ada pertalian darah, manakala penceraian pula merupakan pilihan suami isteri untuk menamatkan hubungan perkahwinan mereka. Bagaimana konsep keluarga dan perceraian relevan dengan perspektif sosiologi? Seperti kita tahu, keluarga merupakan individu yang memiliki pertalian darah, manakala konsep perceraian pula ialah hubungan perkahwinan telah ditamatkan. Menurut tokoh O. Kelly Carney turut menyatakan pandangan beliau dalam perspektif sosiologi. Oleh itu, konsep perceraian perlu diberi perhatian sebelum memutuskan perceraian kerana sosiologi ini adalah berkaitan dengan kajian. Pengetahuan baharu yang dapat kami simpulkan mengenai isu penceraian ini ialah bagaimana berlakunya, punca dan kesan mengenai masalah ini. Cara berlaku dan punca yang mencetuskan timbulnya masalah-masalah ini ialah kerana adanya isu zuriat, latar belakang sosial yang berbeza dan sikap materialistik yang wujud dalam diri. Sebagai contoh, perbezaan latar belakang sosial. Perceraian yang berlaku dalam kalangan wanita yang lebih berkerjaya dan lebih berpangkat tinggi daripada pasangan mereka. Ini adalah kerana pihak suami yang berasa tercabar kerana dipandang rendah oleh masyarakat dan pihak isteri sendiri yang tidak mempunyai rasa hormat kepada suami mereka. Berdasarkan kajian mengenai isu keluarga dan perceraian ini, hasil pemerhatian yang dapat dilihat dari sudut positif ialah dapat mengurangkan perasaan stres atau tekanan. Penceraian ini mampu untuk menghilangkan rasa tekanan yang dihadapi oleh mangsa-mangsa yang gagal dalam perkahwinan kerana harus menghadapi perangai pasangan masing-masing. Dengan berlakunya penceraian ini, tentunya dapat menghilangkan rasa tekanan dalam kehidupan mereka. Hasil positif yang seterusnya yang dapat dilihat dalam masalah keluarga dan perceraian ini ialah dapat membebaskan diri daripada hubungan yang toksik. Hubungan yang toksik dan tidak sihat ini mampu untuk mempengaruhi kehidupan pasangan dan menjejaskan kewarasan akal dan kesihatan mental yang sepatutnya harus dititik beratkan dari awal. Hasil pemerhatian yang dapat dilihat dari sudut negatif pula ialah keluarga berpecah belah. Jelaslah bahawa cerai itu sendiri membawa maksud berpisah, yang mana ia akan memisahkan hubungan antara suami dan isteri. Namun, ada yang terus meninggalkan anak-anak mereka tanpa sebarang berita dan meninggalkan kesan yang buruk kepada pasangan dan juga keluarga pasangan seperti mertua. Seterusnya, hasil pemerhatian yang dapat dilihat dari sudut negatif yang seterusnya ialah anak-anak akan mengalami gangguan emosi. Ini adalah kerana tidak cukup kasih sayang daripada ahli keluarga mereka, lebih-lebih lagi daripada ibu bapa mereka sendiri. Melihat orang lain atau kawan-kawan mereka yang mempunyai hubungan keluarga yang bahagia dan rapat antara satu sama lain ini akan memberikan mereka perasaan sedih kerana keluarga mereka tidak mampu untuk memberikan kasih sayang yang sewajarnya kepada anak-anak mereka. Refleksi tentang kelebihan perspektif sosiologi dalam memahami realiti ialah isu dan masalah ini mampu untuk memberikan kami pengetahuan yang lebih lanjut untuk memerhatikan sikap dan pandangan masyarakat dalam isu penceraian ini, sebagaimana mereka menghadapi masalah ini. Selain itu, kelebihan seterusnya dalam perspektif sosiologi dalam memahami realiti adalah isu ini juga mampu menjelaskan dan juga mampu memberikan pendekatan kepada kami dengan lebih lanjut untuk mencari punca dan kesan bagaimana berlakunya masalah penceraian ini dalam kalangan masyarakat. Terdapat juga kekurangan dalam perspektif sosiologi dalam memahami realiti adalah isu mengenai keluarga dan perceraian ini agak sukar untuk dijumpai di dalam buku-buku yang mana menyebabkan kami perlu mengambil masa yang lama untuk mencari buku-buku yang bersesuaian dan berkaitan dengan teori yang dikaji oleh kami.